Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pelajaran ke-27 adab bermusafir tingkatan 3. Jom bersama-sama dengan Ustazah. Baiklah anak-anak, insya-Allah Ustazah akan membincangkan bersama-sama pelajaran ke-27 adab bermusafir tingkatan 3 muka surat 209. Standard kandungan kita akan melihat maksud musafir, dalil galakan musafir, adab bermusafir, hukum bermusafir, hikmah bermusafir serta yang terakhir info ataupun spektrum ilmu. Baiklah, apa maksud musafir? Musafir dari segi bahasa bermaksud keluar. Manakala dari segi istilah, keluar daripada kawasan bermukim, kawasan tempat tinggal, ke suatu kawasan yang jaraknya melebihi 2 marhalah. Saya ulang. Kita keluar dari kawasan tempat tinggal kita untuk pergi ke suatu tempat yang mana jarak kawasan tempat kita nak pergi itu lebih 2 marhalah. Mengikut kitab Fiqh Minhaji, jarak 2 marhalah itu ialah dalam lingkungan 81 km. Saya ulang, musafir dari segi bahasa bermaksud keluar, dari segi istilah keluar daripada kawasan bermukim, kawasan tempat kita tinggal, ke suatu kawasan lain yang jaraknya melebihi 2 marhalah ataupun dalam kiraan kilometer 81 kilometer ke atas. Itu maksudmu musafir. Kita lihat dalil galakan musafir. Dalam surah Al-Ankabut ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul siru fil ard fanzuru kaifa bada'al khalq. Maksudnya, katakanlah, mengembaralah kamu di muka bumi serta lihatlah bagaimana Allah telah memulakan ciptaan makhluk-makhluk dari asal jadinya. Kita tengok perkataan kul siru, mengembaralah kamu. Galakan ni. Daripada ayat ni pun kita tahu bahawa Allah menggalakkan kita bermusafir. Ayat yang kedua surah Rum ayat 42. Kul siru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qabl. Bermaksud, katakanlah, mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian lihatlah bagaimana kesudahan orang yang telah lalu. Daripada dua dalil ni kita dapat lihat kedua-duanya arahan. Kedua-duanya galakan. Kul siru. Sama je kan? Kul siru fil ard fanzuru. Ini pun fanzuru. Yang pertama ni Allah suruh kita lihat bagaimana Allah telah memulakan ciptaan makhluk daripada asal kejadian. Manakala dalil yang kedua ni Allah galakkan kita bermusafir supaya kita dapat pelajari, kita lihat apa iktibar atau pengajaran daripada yang menimpa umat-umat terdahulu. Jauh perjalanan, luas pengalaman. Adab bermusafir. Melalui galakan bermusafir, sebelum bermusafir kita kena tahulah apa adab bermusafir. Kita lihat yang pertama, kita nak keluar dari tempat tinggal kita untuk ke suatu tempat yang lebih jauh, mestilah tujuan dia baik. Bukan kita bermusafir untuk tujuan maksiat dan sebagainya. Itu tak ada dalam agama Islam kita. Yang kedua, sebelum kita musafir, sediakan bekalan dan keperluan yang mencukupi. Kadang-kadang kita bermusafir, kita keluar dari daerah tempat tinggal kita, kita sendirian ataupun kita pergi untuk kerja melalui pejabat kita dan sebagainya. Pastikan bekalan yang disediakan itu untuk kita dan juga untuk keluarga yang ditinggalkan itu cukup.
Mungkin kita bermusafir untuk tujuan kerja dalam tempoh seminggu contohnya. Pastikan kita sediakan bekalan untuk keluarga dekat rumah dan juga bekalan untuk kita mungkinlah dari segi pakaian yang kita nak bawa kan. Pastikan mencukupi untuk tempoh yang kita keluar tu. Dan pastikan juga keperluan untuk yang ditinggalkan itu juga mencukupi. Yang ketiga, mohon petunjuk Allah dan tunaikan solat sunat musafir sebaik-baiknya sebelum kita bergerak untuk bermusafir tu. Solatlah sunat. Apa nama solat sunat tu? Solat sunat musafir. Minta dalam solat kita itu Allah berikan petunjuk, Allah selamatkan perjalanan, sama ada yang untuk kita dan juga untuk yang ditinggalkan. Yang seterusnya ucap selamat tinggal kepada ahli keluarga. Maksudnya dekat sini, janganlah kita pergi bermusafir tanpa ada keluarga kita yang tahu. Maklumkan. Kita pergi ke suatu tempat untuk tujuan sekian supaya andai kata apa-apa benda yang berlaku, keluarga tahu. Itu tujuan ucap selamat tinggal ni. Sekiranya kita bermusafir dalam kelompok, misal contoh ada 3 orang, lantiklah seorang menjadi ketua untuk dia menyelesaikan andai kata ada berlaku apa-apa masalah sepanjang permusafiran kita. Yang seterusnya, tidak tinggalkan solat fardu. Kita lihat sekarang ini tak ada sebab untuk kita meninggalkan solat fardu dengan alasan tak jumpa masjid atau sebagainya. Sebab kita tahu di setiap perjalanan jalan yang kita lalui, sama ada highway atau sebagainya, kalau dekat highway tu memang dah ada RNR, tempat rehat dan rawat. Di situ cukup komplit. So tak ada alasan untuk kita tinggalkan solat fardu. Apa salahnya berhenti? Takkan kita nak drive 24 jam. Kan? Ada masa kita berhenti untuk tunaikan solat fardu, kewajipan kita. Di samping itu, berusaha untuk pelihara alam sekitar dan patuhi undang-undang yang ada. Sepanjang perjalanan untuk sampai ke destinasi kita itu, takkanlah kita nak buang sampah merata-rata. Ada undang-undang yang perlu kita patuhi, contohnya undang-undang jalan raya, berapa kilometer sejam boleh bawa. Itu kena semua dipatuhi. Banyakkan berdoa. Banyakkan berdoa kerana salah satu doa yang mustajab adalah doa ketika kita bermusafir. Dan yang terakhir, setelah selesai segala urusan, segera kembali. Sebab kita ada juga tanggungjawab yang perlu diselesaikan di tempat kita sendiri. Mungkin kita bermusafir dengan pejabat, jadi dekat rumah ada keluarga yang ditinggalkan. Sebaik saja selesai urusan, kembalilah. Itu adab bermusafir. Sekarang kita tengok info tambahan. Info tambahan berkaitan dengan adab musafir tu tadi. Apa doa menaiki kenderaan dan bermusafir? Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini doa. Doa seterusnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallazi sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hazal bir wat taqwa wa minal amali ma taradha. Ini doa ketika nak bermusafir dan juga menaiki kenderaan. Kita lihat lagi info tambahan. Apa kelebihan bermusafir? Sebenarnya antara kelebihan bermusafir, yang pertama, kita dapat melihat keindahan alam ciptaan Allah. Masya Allah. Kita dapat melihat alam ciptaan Allah. Yang kedua, kelebihan bermusafir, doa orang yang bermusafir dimakbulkan Allah. Jadi sepanjang bermusafir, banyak-banyakkan berdoa. Kerana doa, salah satu doa yang dimakbulkan Allah ialah doa orang yang bermusafir. Yang ketiga, orang yang bermusafir sebenarnya menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan keimanannya kepada Allah. Selain daripada itu, bermusafir juga sebenarnya dapat mendidik diri
menjadi hamba yang bersabar dan bersyukur. Sebab kadang-kadang dalam pemusafiran itu banyak ujian yang kita tempuh. Okey, jadi melalui proses itu sekurang-kurangnya kita melatih diri kita menjadi insan yang sabar dan bersyukur. Seterusnya kelebihan yang bermusafir, bergaul dan berkenalan dengan pelbagai bangsa dan budaya. Kadang-kadang kita bermusafir ke luar negara. Okey, luar daripada Malaysia contohnya. Okey, melalui pemusafiran itu sebenarnya kita dapat jumpa pelbagai bangsa dan budaya. Okey, kita boleh berkenalan dengan lebih jauh lagi. Okey, jangan lupa rukhsah bagi orang yang bermusafir. Okey, dalam tempoh permusafiran tersebut, Islam beri kelonggaran. Okey, kemudahan, iaitu rukhsah. Apa dia? Yang pertama, diharuskan pendekkan solat, kosorkan solat. Solat 4 rakaat boleh jadi 2. Yang seterusnya, jamakkan, himpunkan solat. Okey, zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Dan yang ketiga, diharuskan berbuka puasa. Rukhsah-rukhsah ini hanya harus. Okey, nak buat boleh, tidak buat pun tidak mengapa. Ia adalah satu kemudahan atau kelonggaran untuk orang yang bermusafir. Okey, kemudian kita lihat hukum bermusafir. Okey, terbahagi kepada 5 hukum bermusafir berdasarkan situasi dan contoh. Kita lihat yang pertama, wajib. Pada situasi mana kita wajib bermusafir? Okey, Ustazah baca contohnya. Dalam kita tunaikan haji bila dah cukup syarat dan juga untuk kita menuntut ilmu. Jadi, musafir untuk tujuan ini wajib. Okey, musafir untuk tujuan kewajipan apabila cukup syarat. Contohnya menunaikan haji atau menuntut ilmu. Jadi, ketika ini, situasi ini, hukum musafir tersebut adalah wajib. Okey, musafir menjadi sunat tatkala kita bermusafir untuk menunaikan perkara sunat. Contohnya, kita bermusafir ke Kedah untuk ziarah keluarga sebelah ayah kita. Okey, jadi dalam keadaan itu sunat. Ataupun kita pergi Mekah, Madinah. Okey, Madinah contohnya untuk menziarahi Masjid Nabawi. Okey, dalam situasi ini sunat. Bila musafir menjadi harus, untuk tunaikan perkara harus, contohnya kita pergi ke Indonesia untuk berniaga. Contoh. Ataupun kita menyertai, kita mewakili Malaysia dalam pertandingan sukan. Ini perkara harus. Jadi, hukum bermusafir pada situasi itu juga harus. Bila musafir menjadi makruh, tatkala kita bermusafir untuk lakukan perkara sia-sia. Apa contoh perkara sia-sia? Kita keluar dari tempat kita bermukim ke suatu tempat yang jauh tanpa hala tuju. Tak tahu pun kita keluar tu untuk tujuan apa. Maka tatkala situasi itu makruh hukum dia. Dan yang terakhir, haram, confirm kalau kita bermusafir untuk lakukan maksiat. Okay, Ustazah bagi contoh, kita semata-mata pergi ke Singapura, contoh untuk tonton konsert rock. Ataupun yang kedua situasinya ialah isteri keluar rumah tanpa izin suami. Jadi haram. Itu demikian 5 hukum bermusafir berdasarkan situasi. Baiklah. Okey, apa hikmah mengamalkan adab bermusafir? Kalau kita amalkan betul-betul adab bermusafir yang Ustazah dah terangkan tadi, sebenarnya perjalanan kita diberkati Allah. Sebab kita patuhi apa yang Allah perintah pada kita. Okey, perjalanan kita Allah berkat, dapat pahala. Okey, seterusnya memberi ketenangan pada jiwa kita. Kita berhijrah, bukan berhijrah, kita pergi ke tempat orang, kita lihat sesuatu yang baru. Kadang-kadang kita rasa sedikit bosan pada dah lama terperap dekat rumah, kan? Contoh, okay, kita pergi, ayah kita kata, okey jom hujung minggu nanti kita pergi sekian-sekian tempat. Setidak-tidaknya ia memberi ketenangan jiwa. Okey, kalau kita patuhi undang-undang, okay, kita ikut disiplin-disiplin adab yang dah diterangkan, perjalanan tu sebenarnya mudah dan lancar. Kita lantik ketua, anda bermusafir lebih daripada 3 orang, ada masalah ketua tolong
settlekan, perjalanan tu jadi sangat smooth. Okay? Lancar dan mudah saja. Dan yang keempat, sebenarnya didik jiwa kita berdisiplin. Apa-apa adab yang Islam gariskan kepada kita sebenarnya untuk membentuk diri kita menjadi seorang yang berdisiplin. Okay? Tanpa adab tu kita jadi tak tentu hala, tak tahu apa sebenarnya perlu kita buat. Okay? Jadi amalkanlah adab bermusafir tersebut. Sedikit peristiwa ilmu yang boleh Ustazah kongsikan kepada anak-anak di luar sana. Imam Syafi'i telah menggambarkan kelebihan bermusafir dalam syairnya, yang bermaksud, bermusafirlah, engkau akan temui pengganti yang engkau tinggalkan. Sungguh kenikmatan hidup ada pada kuatnya usaha. Sungguh aku melihat air yang bertakung akan tercemar dan rosak. Air yang bertakung tak pergi mana-mana tu, lama-lama dia tercemar dan rosak sebab tak ada pengaliran, kan? Okey, jika mengalir, ia menyegarkan. Jika tidak, ia tidak menyegarkan. Singa jika tidak meninggalkan tempat iaitu sarangnya, tidak akan dapat mangsa. Okey, panah jika tidak meninggalkan busurnya, tidak akan mengenai sasaran. Demikian digambarkan oleh Imam Syafi'i tentang kelebihan bermusafir dalam syairnya. Okey, kita lihat pula daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu da'awatin mustajabat la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladihi." Riwayat At-Tirmizi. Apa maksud dia? 3 doa yang pasti dimakbulkan. La syakka fihinna. Tak ada syak lagi pada dia. Mesti Allah makbulkan. Apa 3 tu? Doa orang yang dizalimi, yang pertama. Doa orang yang bermusafir. Doa ibu bapa kepada anaknya. Jadi, kita pilihlah. Okey. Tatkala kita bermusafir, insya-Allah, okey, berdoalah banyak-banyak sebab la syakka fihinna. Doa yang pasti dimakbulkan oleh Allah ialah doa antaranya orang yang bermusafir. Demikian perkongsian Ustazah bersama anak-anak pelajaran ke-27 adab bermusafir tingkatan 3. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada anak-anak di luar sana. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.